Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Adakah Jose Mourinho akan pulang ke Chelsea? Dengan kedudukan pengurus Chelsea pada ketika ini semakin genting, idea untuk membawa pulang semula bekas pengurus mereka iaitu Jose Mourinho sudah pasti digemari oleh para penyokong mereka sendiri. Ia juga kedengaran semakin hangat diperkatakan selepas penyokong mereka sendiri menyanyikan lagu Jose Mourinho ketika mereka tewas 4-2 kepada pasukan Wolves pada hujung minggu lalu. Keluarga bekas pengurus itu juga dikatakan masih tinggal di sekitar London, dan itu juga menjadikan salah satu sebab mengapa Mourinho berkemungkinan akan kembali menguruskan pasukan Chelsea. Mourinho yang pada ketika ini masih belum menyertai mana-mana pasukan selepas dipecat daripada pasukan Roma, tidak menolak kemungkinan tersebut jika diberikan peluang untuk menguruskan pasukan yang telah menjadi salah sebuah pasukan kegemarannya. Mourinho menyertai pasukan Chelsea buat kali pertama pada tahun 2004 semasa di bawah Roman Abramovich dan telah memenangi 2 gelaran Liga Perdana Inggeris sebelum meninggalkan pasukan pada tahun 2007. Dia sekali lagi menyertai pasukan Chelsea pada tahun 2013 selepas mencapai kejayaan ketika bersama dengan pasukan Inter Milan dan juga pasukan Real Madrid, dengan sekali lagi membantu pasukan Chelsea untuk menjalang trofi Liga Perdana Inggeris sebelum berpisah semula pada tahun 2015. Jurgen Timber semakin hampir untuk pulih. Pemain pertahanan pasukan Arsenal, Jurgen Timber, yang telah mengalami masalah ACL pada bulan Ogos yang lalu, dilaporkan sudah semakin hampir untuk membuat kemunculan semula bersama dengan pasukan utama. Dia sebelum ini dikeluarkan daripada senarai pemain yang akan beraksi dalam Liga Juara-Juara Eropah. Kini sudah ditambah kembali dalam skuad dan ianya menjadi bayangan kepulangannya semula sudah semakin hampir. Timber menyertai pasukan Arsenal daripada pasukan Ajax pada nilai 38 juta pound pada musim panas yang lalu, tetapi malangnya mengalami masalah ACL ketika debutnya. Selepas menjalani pembedahan, proses pemulihannya dilaporkan berjalan dengan pantas berbanding anggaran masa sebelum ini yang dikatakan akan berehat sepanjang musim ini. Dengan kehadiran semula Timber, skuad Mikel Arteta sudah pasti akan menjadi lebih mantap memandangkan mereka akan bertemu dengan pasukan Porto pada aksi pusingan 16 terbaik yang dijadualkan akan berlangsung pada 21 Februari nanti. Tetapi berkemungkinan juga ianya terlalu cepat untuk pemain itu. Apa yang sudah pasti, nama Jurgen Timber kini sudah kembali berada dalam senarai skuad utama Mikel Arteta. Barcelona cuba dapatkan Hansi Flick. Hanya beberapa hari selepas kenyataan Deco yang memberitahu bahawa Barcelona masih belum mempunyai calon untuk menggantikan Xavi pada ketika ini, nama Hansi Flick kini hangat diperkatakan sebagai calon utama untuk menggalas tugas penting untuk pasukan Barcelona itu nanti. Bekas pengurus Bayern dan juga Jerman itu juga dikatakan sudah bersedia untuk menerima tawaran daripada Barcelona, sambil pengurus itu sendiri diberitakan sedang belajar bahasa Sepanyol. Selain beberapa nama seperti Thiago Motta dan juga Rafa Marquez yang hangat diperkatakan sebelum ini, nama Hansi Flick juga dilihat lebih realistik dengan pengalaman serta beberapa seri kejayaan ketika dia bersama dengan pasukan Bayern sebelum ini. Flick yang sehingga kini masih berehat daripada menguruskan mana-mana pasukan sejak dipecat daripada pasukan Jerman. Ejen kepada pengurus itu sendiri memberitahu yang mereka akan cuba menawarkan pengurus itu kepada pasukan Barcelona, serta pengurus itu sendiri sedang mencari cabaran baru dalam dunia pengurusan bola sepak. Ianya tidak benar sama sekali, kata Deco. Director of Football untuk pasukan Barcelona, Deco, menolak sekeras-kerasnya dakwaan yang mengatakan Pep Guardiola menjadi individu yang bertanggungjawab untuk melakukan revolusi sepanjang 4 tahun di pasukan Barcelona. Pep dinaikkan pangkat untuk menjadi pengurus pasukan utama Barca pada tahun 2008 untuk menggantikan Frank Rijkaard selepas musim yang membanggakan ketika dia menjadi pengendali pasukan Barcelona B. Semasa musim pertamanya dengan pasukan Barcelona, Pep berjaya menjulang treble menjadikan dia pengurus berbahasa Sepanyol yang melakukannya. Dia kemudiannya berjaya menjulang 2 trofi La Liga, 1 trofi Liga Juara-Juara, 2 trofi Club World Cup, 2 UEFA Super Cup dan 3 trofi Super Spanyol. Deco yang pada ketika itu menjadi pemain pertama yang dijual oleh Pep Guardiola melihat daripada sudut yang berbeza di mana dia tidak bersetuju dengan kenyataan di mana Pep yang merevolusikan pasukan Barcelona. Ronaldinho juga menjadi salah seorang pemain yang dijual oleh Pep pada ketika itu, tetapi dia juga mempunyai Xavi, Iniesta, Sergio Busquets, Yaya Toure serta Samuel Eto'o yang sedang berada di kemuncak prestasi. Tidak lupa juga Lionel Messi yang masih muda. Deco tidak menolak kebijaksanaan yang Pep ada, tetapi dengan penerapan disiplin yang betul untuk membentuk sebuah pasukan yang sangat baik. Melihat kepada kejayaan menjulang hanya 1 trofi UCL sepanjang 4 tahun di sana, ianya merupakan salah satu KPI tertinggi untuk menentukan kejayaan pasukan Barcelona sendiri, kata Deco. Kita lihat sedikit keputusan perlawanan berlangsung di sekitar Eropah. DFB Pokal Jerman, Bayer Leverkusen berjaya kalahkan pasukan Stuttgart dengan keputusan 3-2. Piala FA Inggeris, Coventry menang besar 4-1 ke atas pasukan Sheffield Wednesday. Leeds United juga menang 4-1 ke atas pasukan Plymouth Argyle. Piala Asia 2024, Korea Selatan tewas mengejut kepada pasukan Jordan 2-0 di separuh akhir.
Son Heung-min gagal bawa Korea Selatan ke final. Jordan dah hanya berjaya marah selepas menjadi pasukan ketiga terbaik. Di tanggal ketiga peringkat kumpulan berjaya meneruskan pasukan Korea Selatan di peringkat semifinal, menjadikan ianya salah satu kejutan terbesar dalam kejohanan kali ini. Jordan berjaya mencetakkan keputusan seri dengan Korea Selatan semasa di peringkat kumpulan. Dilihat begitu membahaya ketika mereka memegang bola. Penguasaan permainan sememangnya milik pasukan Korea Selatan, tetapi mereka gagal menemui sentuhan penjudah. Yazan Al-Naimat berjaya meletakkan pasukan Jordan di depan pada minit ke-53 sebelum Musa Al-Tamari meledak gol cantik pada minit ke-66. Asakan demi asakan dilakukan oleh pasukan Korea Selatan, tetapi kekentalan barisan pertahanan pasukan Jordan serta ketagasan penjaga gol mereka menjadikan pasukan Jordan kebas hingga minit akhir perlawanan. Jordan berjaya mencetak sejarah tersendiri apabila berjaya marah ke final buat kali pertama dalam kejohanan ini. Leverkusen meneruskan kemarahan mereka. Bayer Leverkusen meneruskan kemarahan mereka dalam aksi Piala Jerman selepas mereka berjaya mendudukkan pasukan Stuttgart 3-2 pada awal pagi tadi. Mereka bagaimanapun dikejutkan dengan gol awal oleh pasukan pelawat apabila Waldemar Anton berjaya menjadikan gol pada minit ke-11. Tersertak dengan itu, Bayer Leverkusen terus menggandakan asakan dan terpaksa menanti sehingga ke minit 50 sebelum Robert Andrich kembali menyamakan kedudukan. Chris Führich kemudiannya berjaya meletakkan pasukan Stuttgart kembali di depan selang 8 minit kemudian. Leverkusen terus mengorak langkah untuk menjadikan gol penyamaan pada minit ke-67 menerusi Amin Adli sebelum Jonathan Tah menjadikan gol kemenangan pada minit ke-90 untuk memastikan kemarahan mereka ke peringkat seterusnya. Xabi Alonso masih kekal belum tewas dalam semua kejohanan yang mereka sertai. Kita ke jendela perpindahan pemain. Real Madrid belum bersetuju dengan syarat pesanan Mbappe. Walaupun sudah hangat diperkatakan dan kilat Mbappe hampir pasti menyertai pasukan Real Madrid pada akhir musim ini, perjanjian secara rasmi masih belum dilakukan sehingga sekarang ini. Real Madrid juga masih belum bersetuju dengan syarat-syarat peribadi Mbappe, menjadikan berita ini masih lagi belum dapat disahkan sepenuhnya. Arsenal dan juga Liverpool juga sudah mengalah daripada cuba untuk mendapatkan penyerang pasukan Paris Saint-Germain itu. Leroy Sané tidak mahu ke pasukan Barcelona. Pemain pasukan Bayern Munich, Leroy Sané, menolak kemungkinan untuknya berhijrah ke pasukan Barca pada musim panas nanti. Sané bagaimanapun tidak menutup kemungkinan untuk kembali semula ke Liga Perdana Inggeris, sambil mengaku yang Liverpool berminat untuk mendapatkan khidmatnya. Manchester City bersetuju untuk dapatkan Savio. Manchester City dilaporkan sudah bersetuju untuk mendapatkan pemain sayap daripada Brazil, iaitu Savio, yang kini sedang bermain secara pinjaman dengan pasukan Girona. Dia merupakan pemain berasal daripada pasukan Troyes, yang juga merupakan sebahagian daripada pasukan Manchester City Football Group. Begitu juga dengan pasukan Girona. Barcelona terima tawaran bernilai 70 juta euro. Barcelona dilaporkan telah menerima tawaran berjumlah 70 juta euro daripada pasukan Spurs untuk mendapatkan Rafinha pada musim panas nanti. Namun masih belum ada pernyataan rasmi yang dikeluarkan oleh pasukan Barcelona setakat ini. Real Madrid perlu bayar 60 juta euro untuk dapatkan Leny Yoro. Real Madrid dilaporkan perlu membayar sehingga 60 juta euro jika mereka mahu mendapatkan pemain pertahanan pasukan Lille, iaitu Leny Yoro. Galatasaray mahukan Christian Eriksen. Galatasaray dilaporkan berminat untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Manchester United, iaitu Christian Eriksen pada musim panas nanti. Mereka juga telah meletakkan nama pemain tersebut sebagai sasaran utama mereka. Al-Nassr sudah dapatkan Rafael Varane. Pasukan daripada Liga Profesional Arab Saudi, Al-Nassr, dilaporkan sudah bersedia untuk mendapatkan pemain pertahanan pasukan Manchester United, iaitu Rafael Varane. Al-Nassr dikatakan bersedia untuk menawarkan kontrak yang bernilai sehingga 50 juta pound setahun kepada pemain tersebut yang bakal tamat kontraknya bersama United pada akhir musim ini. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.